bagi ke, biar orang lain tidak dengar. Lepas tu kita pun munajat, berdoa pada Allah, kita pun minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebelum tu kita astagfirullahalazim banyak-banyak. Astagfirullah, minta pada Allah Ta'ala sampai 100 kali ke dan seumpama. Kemudian angkat tangan kita depan Allah, kita dengan Allah, lalu kita kata celuk, ya Allah, aku ini orang yang mengajar ilmu, beritahu pada orang suruh beramal, tapi aku inilah orang yang tidak beramal. Adalah orang yang banyak dosa, seorang menjaga mata, tapi malam tadi aku ini banyak dosa dengan mata. Hari malam tadi aku banyak dosa dengan telinga. Siang tadi aku banyak dosa dengan tangan. Ya Allah, aku ini, Ustaz Kamal ini sangat jahat orangnya sebenarnya. Mengadu depan Allah Ta'ala, depan Allah. Ampunkanlah dosa saya, ya Allah, ampunlah dosa saya. Saya tidak mahu lagi buat macam ni. Kata gitu sampai menangis. Kalau tak menangis, memang keras hati kita. Memang keras. Saya pernah tanya guru saya, bila guru saya ajar, saya ingat lagi. Saya baca kitab Minhajul Abidin, saya belajar dulu. Saya belajar, saya tanya Ustaz, bukan Ustaz, saya nak bertobat, saya ni banyak dosa. Saya ni banyak dosa. Dosa mengapa? Boleh jadi dosa kurang adab dengan guru, boleh jadi dosa kurang adab dengan ilmu, boleh jadi dengan kawan-kawan, boleh jadi dosa yang saya tidak sedar. Pendek kata, dosa yang saya buat dosa beginilah. Dosa saya tahu saya tak beramal. Saya tahu saya ni banyak dosa. Aku Ustaz kata beginilah, kamu ni lepas kamu kena duduk macam tu, kamu sebut nama kamu. Sebut nama. Tak malam saya sebut. Sebut nama saja. Sebut nama kita ni. Saya ni Ustaz Kamal ni, saya banyak dosa. Ya Allah, saya banyak dosa. Cerita ni, cerita ni, saya ni suruh sangat orang bertaubat, saya tidak bertaubat. Orang yang mendengar saya lebih baik daripada saya yang bercakap. Maka kita dok cerita jahat-jahat kita dok cerita depan Allah. Cerita kampung gas peka ni Ustaz Kamal jahat kan. Depan Allah Ta'ala cerita. Saya bagi contoh je, saya tak mau beri contoh orang lain. Jadi saya beri contoh ni. Jadi saya dalam keadaan macam tu, kita pun minta pada Allah Ta'ala cerita kesalahan kita sampai menangis. Kata Ustaz saya, kalau awak baca mayat awak mengajar sampai setengah jam pun tak menangis, 1 jam tak menangis, jelas hati awak ni begitu keras. Ataupun awak ambil tasbih, lepas tu dia kata ambil tasbih, pegang astagfirullah, ataupun ya Allah 100 kali. Kalau tak menangis, boleh jadi munafik. Jadi kalau hati kita keras, memanglah kita perlu penyucian. Di antara penyucian hati kita ialah memperbanyakkan zikir. Zikir ni ibarat membersihkan hati kita daripada kotoran. Seperti kelorok yang membersihkan pakaian yang diragak. Titik-titik hitam kan, dosa titik-titik hitam. Jadi baju kita yang ada titik-titik hitam itu, maka direndam kelorok sekali. Dengan pembersihan hati, tetapi kena banyak-banyaklah. Sebab tu kita minta buat malam-malam hari. Kita kena cela nak diri kita sebut nama kita, biar menangis juga. Kalau tak menangis juga, buat malam besok lagi. Tak menangis besok, buat malam besok. Tapi dengan satu syarat, jangan kita nak buat macam tu, kita lari, tinggal perkara lagu. Malam ni kita menangis-nangis, esok tengok kus-kus Hotahil. Lepas tu malam tu nangis pula, esok tengok Dil Pagahil. Jadi macam-macam. Jadi dah boleh. Kita kena bersungguh-sungguh. Tinggalkan betul-betul. Cuba insyaAllah. Saya doakan supaya kita ni dilembutkan oleh Allah Ta'ala hati kita. Lepas tu kita ni kuliah yang kita buat ni bukan apa, kita nak bersih diri je. Tak ada masa kita nak cari orang, tak ada masa kita nak kata orang. Kita nak mengajak manusia buat ibadat pada Allah. Bukan nak mencah belah masyarakat, tidak. Macam orang kata mencah belah masyarakat, tidak. Kita nak ajak orang supaya hati itu berkasih sayang dan juga tunduk kepada Allah, dan hati kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh cuba buat. Saya minta muslimat balik malam-malam ni pun boleh test lalu. Maka sejadah, maka takbir Allahu Akbar, semayang dan sebagainya. Semayang, cuba buat. Tak berjaya Ustaz, hati saya keras. Tak apalah, cuba buat lain kali. Cuba buat. Allah Ta'ala ni tahu hati kita.
Allah Ta'ala ni wallahu alim bizatis sudur. Allah Ta'ala tahu hati kita. Kita ni ikhlas kepada Allah Ta'ala tahu. Kalau kita betul-betul nak bertaubat pada Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu bersungguh-sungguh nak ikut jalan aku akan tunjuk jalan. Kadang-kadang kita nak ikut jalan, kita sesat dulu. Ikut orang ni tak jadi, ikut orang ni tak jadi, buat begini tak jadi, buat begini tak jadi, sehingga satu hari Allah Ta'ala akan tunjuk juga jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah berzikir tak? Berzikir tak masalah. Kalau tak berzikir, memang hati kita payah nak berzikir, hati kita keras. Lidah lembut boleh sebut subhanallah, payah boleh. Lidah tu lembut, tapi hati tu keras. Hati tu keras. Baik kita tengok. Siapa? Saya lah. Hati keras. Baik kita tengok. Maka dia kata di sini, maka dia kata sebenarnya telah engkau keluar daripada dosa sekaliannya. Keluar daripada dosa sekaliannya dengan arti kata tinggal lagi. Tambahlah, terlibat dalam dosa tadi, tinggal lah. Ambil harta orang, tinggal berkaitan dengan muru'ah, kehormatan orang, menuduh orang, kita pun tinggal belaka. Dia kata, dan jika hasil daripada melepaskan hati daripadanya, maknanya daripada dosa-dosa, dengan melepaskan hati itu bertaubat. Bertaubat sehinggakan hati kita bersih daripada dosa, dan tiada hasil daripadanya pada membayarkan barang yang luput, umpama puasa ataupun sembahyang tak mampu dah nak buat. Dan tiada pula dapat minta redha daripada empunyanya, ataupun kita tak mampu dah tadi nak atur balik tu, tak minta redha pada empunyanya. Kalau kita ambil barang orang tadi, dia kata maka taubatnya itu lagi tinggal dan dosa, tinggal dia kena bertaubat, dan segala dosa diampunkan oleh Allah. Jadi nak beritahu, kalau tak mampu juga, hanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga segala dosa yang mengenai hak-hak anak Adam dengan orang-orang lain itu diampunkan oleh Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Bertaubat sungguh-sungguh. Kerana inilah pada bab ini, kerana inilah pada bab ini sarahnya amat panjang. Ada pun dalam bab ini, bab taubat. Bab taubat ni sebenarnya sarah dia panjang dan tiada menanggung di dalam muktasar. Muktasar ini, muktasar ringkasan kitab Minhajul Abidin ini, ataupun muktasar ini kitab ringkas ini. Jadi kitab muktasar ini, kitab ringkas ini adalah kitab Minhajul Abidin. Ni kita Minhajul Abidin yang demo tengok tu, dia merasa tebal tau. Kata Imam Ghazali tu rekah sangat tu. Jalan dia ditunjuk, jalan tu rekah sangat dia. Maknanya, maka dia kata, dan kata mu'alif radhiyallahu anhu, maka tilik olehmu di dalam kitab taubat, dalam bab taubat, tengok dalam kitab bab taubat daripada kitab, dia panggil kutub, dan kutub ni kitab-kitab, sebenarnya kitab daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Saya ada terbaca dalam satu buku mengatakan bahawa Imam Ghazali sebenarnya telah mengarang lebih 300 buah kitab, tetapi yang dapatnya sekarang kita adalah lebih kurang dalam 65 sahaja. Jadi entah ke mana yang lebih tu, atau boleh jadi orang tidak faham, tidak dihuraikan, ataupun kitab itu hilang, wallahu alam. Tapi dia kata lebih kurang dalam 65. Tapi nak beritahu, dan ternyata kitab Al-Imam Ghazali, sama ada kitab itu terjemahan ataupun kitab teks asal, siapa yang membacanya akan merasa roh kesan Islam tu ada. Betul, kadang-kadang dia mencuba baca. Kadang-kadang kita rasa payah nak ingat ke mati, ingat ke mati. Dia nak buat orang mati. Khabar sama. Tapi kenapa tak ingat orang mati? Cuba cari buku. Kalau nak baca, saya nasihatkan, kalau nak baca buku, sila cari buku karangan Imam Al-Ghazali yang telah diterjemahkan, seperti Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, saya pernah baca kitab Bidayatul Hidayah. Mukadimah saja menyebabkan orang tidur malam takut. Roh dia ada. Jadi kitab Bidayatul Hidayah baca, ataupun Mau'izatul Mukminin, terjemahan dia lah bimbingan mukmin. Itu karangan Imam Al-Ghazali, asalnya direngkahkan oleh orang. Ataupun terjemahan Ihya Ulumuddin,
ataupun dalam kitab yang lain ni, banyak lagi lah kitab-kitab dia, tapi karangan Imam Al-Ghazali, cuba baca. Bila kita baca kitab karangan Imam Al-Ghazali, insya-Allah kita akan rasa kesal. Tapi saya nak beritahu kaedah dia. Yang mana baca kitab Imam Al-Ghazali, yang pertama baca Fatihah, selawat pada Rasulullah, hadiah pada Rasulullah. Yang kedua kepada ahli keluarga Rasulullah, dan yang ketiga kepada pengarang kitab-kitab Imam Ghazali, dan yang keempat baca pada yang keempat selawat kepada hadiah kepada semua orang-orang yang beriman yang masih hidup dan telah mati. Lalu kita bacalah. Bacalah kitab dia, insya-Allah akan merasa kesan daripada kitab Imam Al-Ghazali. Saya dulu saya baca bab-bab fiqh, bab-bab fiqh tak main tasawuf ni, sebab saya tak layak baca tasawuf sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada ustaz tu, dia kata ustaz kena baca sekali. Baca, saya pun bacalah. Baca setakat mana yang mampu gini lah kita baca. Tetapi ternyata kita pun hati, bila kita baca, rupa-rupanya baru kita sedar hati kita kerah rupanya. Baca-baca tu kerah pada saya. Bila saya sarah nafsu saya, jadi nafsu saya ni kadang-kadang sama ini rema, hanya kena sikit saja pada rema. Akhir sekali rasa bila kita sarah nafsu kita, kena atas orang lain. Jadi sebenarnya apa yang kita baca ni untuk memperbaiki amal ibadat kita. Kata pengarang kita panjang, kitab Taubat ini amat panjang, maka tiada menanggung di dalam muktasar ini, iaitu kitab Minhajul Abidin. Kata muallif ni pengarang radhiyallahu anhu, semoga Allah Taala redakannya, telik olehmu, tengok bukan tengok saja tu, tengok, beli dan baca. Beli dan baca, jangan tengok saja. Saya tengok dah ustaz kitab, tu tak jadi, kena tengok dan baca dalam kitab Taubat daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, saya nak cerita sikit kitab Ihya Ulumuddin. Ada seorang ulama yang telah orang panggil ni mempelakeh. Dia ambil kitab Ihya Ulumuddin. Apa kitab Ihya Ulumuddin ni? Ahli dhaif saja dia. Ahli dhaif, ahli palsu, ahli lemah saja. Dia kata kepada kitab Ihya Ulumuddin, maknanya dia kata kepada Imam Al-Ghazali. Lalu pada malam tu dia tidur, dia bermimpi dengan Rasulullah. Dalam dia mimpi Rasulullah bawa di sebelah Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kiri kanan. Kemudian dia ini pula di sisi dia ada Imam Al-Ghazali. Lalu Rasulullah pun tunjuk kita Ihya Ulumuddin depan dia, dan dibaca satu-satu dalam mimpi secara sikit-sikit saja. Baca dalam kitab tu, diakui. Lalu selepas dibaca kitab tu, lalu Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa pandangan kamu kepada kitab ini? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kitab ini benar, kitab ini kitab yang bagus. Lalu Rasulullah tanya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kata benar. Lalu Rasulullah menyebab lelaki yang menuduh Imam Ghazali tadi. Dia bermimpi bahawa dia kena sebat dengan Rasulullah sebab dia kata pada Imam Ghazali. Dia mempelakehkan kitab Imam Ghazali. Lalu dia kena sebat. Dia ni orang soleh, dia ulama juga sebenarnya. Ulama pun kena nyakit juga. Daerah ustaz pun kena nyakit. Ustaz yang banyak nyakit ada orang biasa. Jadi nak beritahu, dalam keadaan macam tu dia kena sebat. Bila dia kena sebat, dia bangun daripada tidur berbilur belakang dan rasa sakit sungguh. Kesan daripada Rasulullah sebab dia dalam mimpi. Apa dia kata? Dia kata mulai hari ini dia tak mau kata lagi kepada Imam Ghazali. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang kata kepada wali aku, siapa yang berkata kepada orang yang aku kasih, dia ni aku kasih, aku sayang orang ni, tiba-tiba mengata ke dia, mengata pada orang tu, maka faqad azantu bil harbi, maka Allah Taala istilah perang pada orang yang kata pada orang alim tadi. Tolong jangan kata pada orang alim. Orang alim kalau kata pada saya tak daerah lah, saya orang Pemang je, kata kepada orang alim. Akhir sekali dia kata, kalau kamu kata pada orang alim, maka Allah Taala istilah perang. Istilah perang. Lalu kata Allah, sakit kena bilu belakang. Sakit je. Sakit kena bilu belakang. Lebih sakit lagi daripada Firauni kena sebat dalam semerah pagi.
Maknanya. Jadi nak beritahu sakit. Sakit dalam keadaan sakit tu. Akhir sekali dia menyesal tambah dah. Imam Ghazali pun memaafkan dia. Bila memaafkan dia, lepas pada tu katanya dia bermimpi semula dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah kasihan melihat dia. Dia menyesal, menangis. Lalu Rasulullah jumpa dia dalam mimpi sekali lagi. Lalu Rasulullah sapu belakang dia. Tahuilah, sapu belakang dia terkejut, maka hilanglah kesan sakit-sakit di belakang. Hilanglah rasa sakit. Katanya hilang rasa sakit di belakang kerana Rasulullah memaafkan dia, kesan belakang dia. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Takkan hamba baca kitab Ihya Ulumuddin. Orang tanya saya, ustaz bila nak baca kitab hikam? Hikam kan Minhajul Abidin pun boleh pala. Nak baca hikam. Hikam tinggi lagi. Nak baca kitab hikam ni Minhajul Abidin, Allah sakit kepala kita. Sakit kepala. Boleh baca tak boleh amal pula. Boleh beramal sikit-sikit pun kurang faham pula. Tapi nak buat mana dan terus lah. Okey, baik, kita tengok. Maka dia kata dan kitab Ghayatul Quswa. Ghayatul Quswa, kitab Ghayatul Quswa. Ni kalau kita tak boleh baca, cuba cari terjemahan lah. Cari terjemahan yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, baca. Dia pun pergi pasar pergi bandar. Ingat tak ustaz kata nampak majalah mangga, beli mangga dulu. Baik, dia kata maka engkau dapat faedah yang amat banyak. Dapat faedah banyak. Dan yang kami sebut di sini iaitu asalnya. Maknanya asalnya yang dapat tiada daripadanya. Wabillahi taufiq. Jadi nak beritahu, dia kata inilah kamu baca dalam kitab-kitab yang disebut tadi Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni asal. Ini Minhajul Abidin ni daripada Ihya Ulumuddin. Asal dia Ihya Ulumuddin. Dikeluarkan jadi ringkasan Minhajul Abidin. Ihya Ulumuddin asal ringkasan dia adalah Mau'izatul Mu'minin. Daripada Ihya Ulumuddin saja. Ni Ihya Ulumuddin juga. Kitab ni. Jadi Ihya Ulumuddin ni kitab yang asal. Kita bukan orang yang pandai bahasa Arab. Kita tak pandai baca kitab. Saya pun tak pandai baca kitab sebenarnya. Kalau demo tengok dalam pustaka saya itu perhiasan saja. Buat comel tepat. Tengok buku sepoh saja tu saja buat sepoh saja. Bukan baca pun, saja buat sepoh. Jadi nak boleh tahu kita tak pandai dalam baca kitab Arab, kita tak ada asas bahasa Arab. Jadi kita pun tak belajar bahasa Arab. Jadi ginilah, cuba cari buku terjemahan. Cari buku-buku terjemahan dan bacalah buku terjemahan daripada karangan Imam Al-Ghazali. Cuba baca. Percaya, cuba baca dan tengok baca kitab Tapah Perabi. Cuba tengok rasa kesan dia. Saya yakin dan percaya ada rasa kesan. Sekurang-kurang berasa kesan, berasa nak buat ibadat, berasa. Moga-moga kita semua tergolong di kalangan orang yang diredai oleh Allah. Saya doakan semua muslimat yang ada di depan saya, tak lupa saya dalam rumah saya, dan ahli keluarga kita semuanya, dan kampung, penduduk kampung ini semuanya sekali, kaum kerabat yang kita sayang, orang-orang yang kita sayang. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam.